Nine Red Scabbard adalah 9 samurai yang berkhidmat untuk Kozuki Oden dan diketuai oleh Kinemon. Red Scabbard dikatakan pahlawan yang terhandal di Wano, dan berita tentang Kurozumi Orochi mengalahkan mereka telah menobatkan Orochi sebagai pahlawan yang unggul. 20 tahun dahulu, kebrengsekan pertama yang dilakukan oleh Orochi setelah bergelar Shogun adalah dia telah memenjarakan bos Hyogoro dan telah membunuh isteri Hyogoro dan ahli keluarganya. Mendengarkan perkabaran ini, Kozuki Oden telah mengumpulkan The Nine Red Scabbard bagi menuntut bela atas perkara tersebut. Di sinilah nama The Nine Red Scabbard diperkenalkan, iaitu dalam chapter 969 muka surat 15, di mana nama The Red Scabbard ini dinamakan oleh penduduk Wano sendiri. Sebenarnya kisah perjalanan hidup diorang ni dari awal diorang join Oden sampailah dihukum bunuh itu, aku dah pun cerita dengan panjang lebar dalam cerita pasal Kozuki Oden sebelum ini. So korang boleh klik link kat bawah, okey? Tapi sebelum kita mula bercerita pasal The Nine Red Scabbard ni, hari ni dalam seleksi SNF, siapa nak come out first? aku nak highlight kat korang satu YouTuber bernama Ebek Collection dengan konten unboxing One Piece action figure. Ada banyak video yang dia unboxingkan, antaranya Zoro, Mihawk, Sabo dan banyak lagi lah. Dan dia juga ada akaun IG bernama Ebek Collection _ So korang boleh follow IG Ebek dan subscribe channel Ebek so that anak gadis comel molek ini lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten di YouTube. Jom kita support Ebek supaya channel dia mencecah 1000 subscribers. Kalau bukan kita, Nakama One Piece yang nak support, siapa lagi kan? Kepada Ebek, I wish you all the best dan terus bersemangat menghasilkan konten. Alright? Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang boleh subscribe dan menekan bell notification so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleet so that korang berpeluang memenangi hadiah giveaway yang mana aku akan buat dalam grup tersebut. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikosu Yarunamo! Di antara pengikut Oden yang terawal yang menyertai Oden adalah Kinemon dan Denjiro, rentetan dari insiden babi gergasi yang menyerang Flower Capital dahulu, yang dikenali sebagai The Mountain God. Setelah kedua-dua mereka melihat betapa hebatnya Oden membelah babi gergasi tersebut, diorang terus tertarik mengidolakan kekuatannya dan menjadi followernya sejak hari tersebut. Semasa Oden dalam perjalanan untuk bertarung dengan Ashura Doji, Kikunojo dan Izo telah menyertai Oden di Ringo, menjadikan mereka pengikut ketiga dan keempat. Manakala Kanjuro menjadi orang kelima menyertai Oden semasa di Kibi, Raizo keenam semasa di Udon dan Ashura Doji ketujuh semasa di Kuri setelah Oden berjaya mengalahkannya. Kemudian di pantai Kuri, Oden telah menyelamatkan Inuarashi, Nekomamushi dan Kawamatsu yang hampir dibunuh, dan mereka kemudiannya telah menyertai Oden sebagai pengikut yang ke-8, yang ke-9 dan ke-10. So mungkin korang tertanya-tanya kenapa Izo dan Shinobu tak dianggap sebagai The Nine Red Scabbard kan? So Shinobu adalah geng unofficial The Nine Red Scabbard yang turut membantu Oden semasa Oden menentang Kaido, manakala Izo telah tetap tinggal di dalam kapal Whitebeard semasa Oden sembunyi-sembunyi join kapal Whitebeard sebelum ini. Dan gelaran The Nine Red Scabbard ini juga diberikan oleh penduduk negara Wano semasa diorang bersembilan beserta Oden berarak untuk menyerang Kaido. So masa tu tak ada Shinobu dan Izo, dan disebabkan itulah nama Izo dan Shinobu tak dimasukkan ke dalam geng The Red Scabbard. Setelah ketiadaan Oden, Ashura Doji telah mufarraqah dan membentuk kumpulan penyamunya sendiri dengan nama baru, iaitu Shutenmaru. Awal-awal dia macam tak nak join, tapi lepas tengok Yasui kena execute, tengok balik kuburan samurai-samurai dia yang terkorban dan kepulangan semula Lord Momonosuke, akhirnya Doji join semula grup Nine Red Scabbard. Manakala Denjiro telah menyamar dengan nama samaran Kyoshiro si Mandom dan membentuk keluarga Yakuzanya sendiri dan berkhidmat di bawah Shogun Orochi. Semasa hari Fire Festival, Denjiro kemudiannya mendedahkan identitinya dan kembali semula bersama The Nine Red Scabbard. Kinemon, Raizo, Kanjuro, Kiku dan Momo telah travel 20 tahun ke masa hadapan. Mereka kemudiannya telah ke Zou untuk mendapatkan bantuan dari Puak Ming. Namun kapal mereka telah rosak dan hanya Raizo sahaja selamat sampai ke Zou. Setelah insiden Jack menyerang Zou, Raizo kemudiannya kembali bersama The Nine Red Scabbard.
Mungkin aku tak perlu cerita pasal Kinemon dan Kanjuro, pasal cerita diorang dah diceritakan dalam anime dan manga pun. Cuma Kanjuro je lah finally semasa Fire Festival, which is hari di mana Luffy Alliance nak menyerang Onigashima. Kanjuro telah mendedahkan yang dialah spy dalam geng The Nine Red Scabbard selama ini. Selepas Oden mati, Inuarashi dan Nekomamushi berlari ke arah Istana Kuri bersama Nine Red Scabbard yang lainnya. Tapi dalam perlarian mereka, Inu dan Neko bertikam lidah macam biasa, sehinggakan musuh telah berjaya menangkap mereka. Namun mereka kemudiannya berjaya meloloskan diri dan telah kembali semula ke Zou dan menjadi leader di sana. Setelah insiden Jack di Zou, Nekomamushi telah menggalas tugas untuk memujuk Marco untuk menyertai peperangan di Wano. Selepas itu Neko dan Izo telah ke Wano dan Marco setelah memanjat air terjun Wano, Nekomamushi telah inform 9 Red Scabbard yang dorang akan berjumpa di Onigashima. Kemudian Marco yang pada awalnya menolak tawaran Nekomamushi untuk join ke Wano akhirnya telah datang secara mengejut, dan setelah menolak kapal Big Mom ke bawah, Marco telah menerbangkan Nekomamushi dan Izo dan menghantarkan mereka ke bahagian belakang Onigashima. Nekomamushi pun bergabung semula dengan sebahagian daripada The Nine Red Scabbard. Manakala Inuarashi setelah insiden Jack menyerang Zou, dia juga telah ke Wano untuk menjayakan misi 20 tahun Oden. Seperti Nekomamushi, dia juga ada misi memujuk, iaitu Inuarashi telah cuba memujuk kembali Ashura Doji yang merajuk, dan mereka kemudiannya telah berkumpul di lokasi yang dijanjikan sebelum Onigashima, dan Inuarashi bergabung semula dengan pasukan The Nine Red Scabbard. Manakala Kawamatsu setelah kematian Oden, dia telah bersama Hiyori yang berumur 6 tahun. Kawamatsu dan Hiyori terselamat dari serangan tentera Kaido. Dialah yang menjaga Hiyori sampai 7 tahun, dan Hiyori kemudiannya meninggalkan Kawamatsu dengan sepucuk surat. Dia kesal kerana gagal melindungi waris Kozuki dan telah merencana untuk memulakan misi mengumpul senjata untuk persiapan menyambut kedatangan Momonosuke dengan bantuan Onimaru di Ringo. Lepas tak cukup senjata dikumpulkan, Kawamatsu akan menyamar sebagai Gyukimaru dan memaksa pencuri senjata yang datang ke Ringo untuk menyerahkan senjata mereka. Dia kemudiannya ditangkap kerana mencuri makanan di Flower Capital dan dipenjarakan di Odon. Setelah Raizo berjaya membebaskan Kawamatsu, dia telah ke Ringo untuk mendedahkan lokasi rahsia di mana terletaknya simpanan pedang yang dikumpulkan selama ini, dan terkejut melihat lambakan pedang yang lebih banyak dari sebelum ini. Selepas itu Kawamatsu pun bertemu semula dengan Kinemon di kampung Amigasa. Setelah Lady Toki menghantar Kinemon, Kanjuro, Momonosuke dan Kiku ke 20 tahun masa hadapan, mereka telah berjumpa semula dengan sekutu mereka yang masih setia dan mula mengatur perancangan untuk memerdekakan negara Wano. Semasa Raizo, Kanjuro, Kinemon dan Momo telah berangkat ke Zou untuk mendapatkan bantuan dari Minx, Kiku tetap tinggal di Wano untuk mengumpulkan maklumat. Dia telah tinggal di bandar Okobore bersama-sama isteri Kinemon, iaitu Osuru, sehinggalah Luffy, Zoro dan Otama datang ke situ. Jadi begitulah kisah Nine Red Scabbard lepas kematian Oden sampailah dorang ke Wano semula. Alright, jom kita merungkai siapakah Nine Red Scabbard yang terkuat. Di tangga yang ke-9, Kurozumi Kanjuro. Kanjuro pertama kali diperkenalkan dalam chapter 700 dan bekerja sebagai spy kepada Orochi dalam The Red Scabbard. Setelah kematian ibu bapanya, Kanjuro diarahkan untuk menjadi tali barut Orochi dan menyamar sebagai pengikut Oden. Kanjuro merupakan pemakan Devil Fruit Paramecia yang berupaya untuk menghasilkan dakwat dari tubuhnya yang kemudiannya disalurkan kepada berusnya untuk dilukis, dan lukisannya akan hidup bernyawa. Kanjuro ditempatkan di tangga ke-9 kerana dia telah ditewaskan dengan mudah oleh Kikunojo di bahagian belakang Onigashima. Di tangga ke-8, Raizo. Raizo pertama kali diperkenalkan dalam chapter 817. Raizo merupakan salah seorang bekas anggota Oniwa Banshu ninja milik Shogun Kozuki. Dia juga merupakan seorang yang sangat handal dalam ninjutsu. Mungkin Raizo agak kurang dari segi pertempuran berbanding Red Scabbard yang lain, namun dia memiliki kecekapan dalam pengintipan dan penyusupan. Kita dapat lihat Raizo dengan mudah memasuki penjara Udon untuk berjumpa dengan Luffy. Raizo juga dikatakan memiliki kehandalan dalam ninjutsu setanding dengan Fukurokuju. Di tangga ke-7, Kikunojo. Kiku pertama kali diperkenalkan dalam chapter 913. Dengan terkejut, kepada yang belum tahu, Kiku sebenarnya merupakan seorang lelaki yang berwajah cantik. Sebelum Kiku mendedahkan jantinanya, Zoro awal lagi dah dapat agak, dan kat panel ni Zoro marah bila Kiku duduk belakang dia. Mungkin pedang Kiku tercocok dia kot. Walau bagaimanapun, Kiku merupakan seorang swordsman yang sangat handal dan dia juga telah menguasai Busoshoku Haki yang mampu melukakan tangan Kaido.
Di tangga ke-6, Kawamatsu. Kawamatsu pertama kali diperkenalkan dalam chapter 920. Kawamatsu merupakan kappa dan dari spesies fishman berjenis ikan buntal. Kawamatsu merupakan spesies kappa pertama yang diperkenalkan secara kanonnya dan merupakan kedua kalau dikaitkan dengan non-canon, iaitu yang pertama bernama DJ Gappa. Kawamatsu dikatakan Kinemon memiliki kekuatan 100 orang dari segi kekuatannya. Kalau dibandingkan dengan Kiku, sebenarnya dari segi kekuatan diorang memiliki keupayaan yang sama, iaitu menggunakan Busoshoku Haki. Tapi yang lebihnya Kawamatsu ini, dia memiliki kekuatan tambahan, iaitu dia merupakan sumo wrestler terhandal di Wano. Di tangga yang ke-5, Ashura Doji. Doji pertama kali diperkenalkan dalam chapter 920. Ashura dahulunya merupakan penyamun paling digeruni di Kuri. Dia sangat membenci golongan kaya di Wano. Namun setelah kekalahannya di tangan Oden, Doji telah menjadi pengikut Oden. Doji juga antara orang yang dimaksudkan Kinemon yang memiliki kekuatan 100 orang dalam pertempuran. Semasa berlawan dengan Jack one by one, Doji dilihat mudah mencederakan Jack yang merupakan one of the 3 calamities dalam Beast Pirate. Semasa Doji menyamun ladang milik Orochi, tak ada satu samurai pun mahupun tentera Beast Pirate yang berani untuk menghalangnya. Di tangga ke-4 dan ke-3, Inuarashi dan Nekomamushi. Inuarashi diperkenalkan pertama kali dalam chapter 808, manakala Nekomamushi dalam chapter 809. Kedua-dua mereka dilihat memiliki kekuatan yang sama sehinggakan mereka digelar Ruler of the Day and Night. Kelebihan mereka berdua adalah mereka mampu untuk mengaktifkan mod sulong, iaitu kelebihan tambahan dan kelebihan azali semua suku kaum Mings. Di tangga kedua adalah Denjiro. Denjiro pertama kali diperkenalkan dalam chapter 919. Selain memiliki nama samaran Kyoshiro, Denjiro juga memainkan watak Ushimitsu Kozo, mirip watak Robin Hood, di mana dia akan mencuri pada waktu malam dari kalangan orang kaya yang terdapat di sekitar Flower Capital dan memberikannya kepada fakir miskin di luar kota tersebut. Watak inilah yang dimainkan oleh Yasui sebelum beliau ditangkap dan dihukum bunuh sebelum ini. Denjiro juga disifatkan Kinemon memiliki kekuatan 100 orang dalam pertempuran. Denjiro juga dilihat mampu untuk bersaing dengan the first mate of Mugiwara Pirates, iaitu Shimotsuki Zoro. Di tangga yang pertama tak lain dan tak bukan adalah Foxfire Kinemon. Kinemon merupakan antara pengikut Kozuki Oden paling setia. Kekuatannya juga sebagai samurai mungkin seperti anggota Red Scabbard yang lain, cuma Kinemon memiliki keupayaan tambahan, iaitu dia berupaya untuk memotong api. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. So, segmen What Up Anime yang aku dah lama stop, lepas ni akan diteruskan lagi. Semalam aku dah pun upload segmen What Up Anime dengan speaker yang baru yang bernama Odeng dengan perkongsian Steins Gate. Jangan lupa untuk tonton video tersebut. Link video tersebut aku ada tinggalkan kat bawah. Jadi kepada korang yang berminat untuk join, boleh hantarkan video-video korang kat email aku. Email aku ada tinggalkan kat bawah. Dan kepada sesiapa yang berminat untuk aku promote media sosial, business or service, korang boleh DM IG Kimis Coverto. Guys, sedikit renungan untuk diri aku dan korang semua kalau korang rasa ada bermanfaat. Kalau kita ternampak aib seseorang, maka usahakanlah supaya kita menjadi orang yang memutuskan tali penyebaran aib tersebut. Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi